Assalamualaikum. Nama saya Muaz. Hari ini kita akan bercakap topik yang bagi saya agak kelakar lah. Cuba awak dengar apa benda saya nak cakap. Saya nak cakap pasal kacamata. Kacamata, kita cakap pasal spek mata baik orang yang rabun jauh ke, rabun dekat ke. Tak tahulah kalau korang suka dengar apa benda yang saya cakap ni. Apa benda yang saya fikir tentang kacamata ni? Kacamata ni adalah muka satu, boleh dikatakan sebagai sesuatu yang lahir memang daripada kecil. Memang kita daripada bayi. Jadi ada isu ni macam bila seorang lelaki yang berkacamata dengan seorang perempuan yang berkacamata berkahwin, anak dia selalunya pun akan pakai kacamata juga. Apa yang saya isukan pasal benda ni ialah yang menjadikan suatu kepelikan. Kenapa saya nampak benda ni pelik? Sebab saya apa-apa pun saya sedikit kesian. Kesian dengan orang-orang yang kena beli kacamata sekarang ni sebab kadang-kadang bila saya dengar, kenapa sampai 300? Kenapa mahal sangat? Lepas tu ada pula yang saya dengar, murah pula. DIY ke, buat sendiri ke? Dan setiap orang ada cara-cara dia. Bila saya melihat pasal benda ni, bila kita kata macam kalau saya terlebih ambil lah, saya kata perkataan adil. Adakah itu adil untuk seorang manusia hidup dalam keadaan sebegitu? Kita tak persoalan pasal rabun tu, bukan pasal rabun jauh atau rabun dekat. Bila kita kata adil, bila kita kata hidup dalam masyarakat Islam membantu antara satu sama lain, kita tertakluk kepada apa benda yang ada pada diri kita. Maksudnya, kalau kita nasihat, kalau kita ni Alhamdulillah boleh melihat dengan baik, kita tak perlu kisahkan apa-apa. Tetapi bila orang yang lahir dalam keadaan rabun, dia terpaksa berusaha untuk membeli kacamata untuk diri dia supaya dia boleh melihat. Jadi, beruntungnya orang-orang yang matanya sihat dan matanya boleh nampak baik dekat ataupun jauh, dan kesian kepada orang-orang yang kacamata pula. Jadi saya punya idea ialah why not kita tampung hidup mereka dalam keadaan kita buat satu dana khas yang mana pembayaran tu adalah daripada semua orang untuk kita membantu komuniti yang ada masalah mata ni. Sebenarnya kadang-kadang saya macam terlintas hati bila kita kata Islam sama-sama senang, sama-sama susah. Bila lepas tu apa yang menjadi, bila ada orang susah, kita kata itu struggle dia, biar dia selesaikan. Siapa suruh mata dia rabun? Itu yang saya nak katakan. Dia bukannya nak mata dia rabun, mata dia semula jadi rabun. Tidaklah saya mengatakan bahawa Allah tu zalim. Tidaklah saya kata macam Allah tu tak adil sebab mata yang saya elok, mata orang lain tak elok. Saya tak kata macam tu. Sebenarnya apa pun yang Allah SWT buat ni sebenarnya dugaan semata-mata untuk menguji, untuk melihat apa tindakan kita, apa kata-kata kita. Dan untuk dugaan yang Allah berikan pada saya ni, saya kata why not saya juga ingin berkongsi kesusahan yang kamu alami dengan cara biarlah saya bayar harga yang ada kacamata kamu tu separuh. So setiap kali kawan saya beli kacamata baru, saya tanya dia, adakah kamu menghabiskan duit kamu sahaja untuk membeli kacamata? Dia kata ya. Okey, kalau macam tu biar saya bayar separuh. Dan bila kita ada ramai-ramai kawan-kawan, biar kita tonton 10 orang, biar kita tonton 20 orang. Sebab inilah yang dimaksudkan susah sama susah, senang sama senang. Tapi kenapa kebaikan yang kita bagi tu tertakluk tentang apa benda kita rasa sahaja? Dan apakah yang dimaksudkan dengan berbuat baik secara berlebihan? Padahal bagi saya, kalau kita bersatu padu dengan benda ni, kebaikan yang kita bagi tu tidak ada datang sedikit kemudaratan pun pada diri kita sebab kita mampu. Dan itu adalah bukan salah satu percikan idea yang saya ada lah. Tapi kalau ada desas-desus yang mengatakan bahawa saya berlebih-lebihan pasal hal ni, sampai orang lain punya life pun saya nak sibuk, mungkin kerana saya memang macam tu kot. Mungkin saya macam tak suka, macam saya tak selesa bila tengok orang macam ditimpa sesuatu, tapi saya tak ada nak buat apa-apa sangat. Macam saya tak kisah, macam dia bukan sebahagian daripada hidup saya. Sebab bila kata-kata kita hidup masyarakat, bila kata-kata kita inginkan diri kita happy, kita pun nak orang lain happy, kita nak bantu-membantu, kita nak saling tolong-menolong, kita nak memudahkan keadaan, kita nak dia merasa selesa dengan kehadiran kita. Macam mana nak buat satu masyarakat yang mana dia suka duduk dalam satu kelompok? Sebab tu saya merasakan bahawa golongan introvert, iaitu orang-orang yang bersendirian, majoriti daripada mereka ialah orang-orang yang berharapkan tentang sesuatu tapi mereka tak dapat dari apa benda yang mereka sangkakan. Tapi adakah mereka ni dikategorikan sebagai orang yang meminta-minta? Tidak. Bagi saya, kalau saya boleh menolong kamu, kalau saya boleh membantu kamu, kenapa kamu tak beritahu pasal benda tu?
supaya benda tu pun menaikkan saya punya pahala. Tetapi apa salahnya meminta kalau kita tidak ada sesuatu? Bukankah itu sesuatu yang melayakkan seseorang tu untuk menerima sesuatu? Yang jadi isunya ialah bila dia dah ada something, lepas tu dia minta lagi. Itu yang kita tak bagi. Tapi bagi sesiapa yang tak ada benda tu dan dia mintakan benda tu, rasanya tak ada permasalahan. Jadi cakap pasal kacamata pun dah jadi satu isu. Dan apa-apa pun saya harap saya tak mampu nak tolong semua orang secara berseorangan. Cuba kalau kita fikirkan sesuatu sebagai komuniti, apa tindakan yang patut kita buat? Apa sebagai seorang pemimpin yang baik? Apa itu adil? Apa itu kesamarataan? Sejauh mana limit kesamarataan tu kita bagi pada semua orang? Dan inilah yang saya nak bagi tahu kat awak. Adakah ini bukan satu teguran yang awak nak bagi kat saya bahawa saya ni jika saya berfikir sesuatu yang sebegitu, maksudnya saya telah berlebih-lebihan tentang sesuatu dan sepatutnya saya tidak perlu mengacau minda orang, tetapi apa benda yang saya rasa sekarang ni patutnya saya cakap pada diri saya sendiri saja tanpa perlu saya beritahu orang sekeliling. Adakah saya suatu hari nanti akan jadi orang yang radikal? Sebenarnya bagi saya selagi benda itu tak menyusahkan saya, selagi benda itu tak memudaratkan, saya rasa tak kisah. So lontaran yang saya bagi sejauh mana saya nak bantu orang, selagi benda itu tak mengganggu saya punya kehidupan seharian, saya tak akan jadikan benda ini sebagai satu isu. Dan kalau benda tu dah menyusahkan saya, baru saya komplain, baru saya kata ini adalah pilihan saya nak buat ataupun tak. Tetapi kalau kita boleh bantu, kenapa tak nak? Sebab paling yang saya takut ialah seolah-olah macam saya menjadikan diri saya ni sebagai Tuhan, saya pula orangnya yang menentukan kesusahan dan kepayahan dalam hati seseorang tu, padahal saya boleh bantu tapi saya tak nak. Jadi bagaimanakah pula pendapat anda? Okey, kalau awak pakai kacamata, apa opinion awak pasal benda ni? Apa pendapat awak pasal benda ni? Dan kalau awak tidak memakai kacamata, apa pula pandangan yang awak boleh berikan? Adakah awak sokong, awak setuju, ataupun awak hanya bersahaja dan mampu tergelak dan sekadar terhibur dengan apa benda yang saya cakap ni? Apa-apa pun nantikan diri saya untuk cakap pasal benda-benda lain pula. Kita cuba cakap benda yang tidak pernah orang ceritakan sebelum ni. Dan harap-harap apa benda yang saya buat benda ni dapat memberi suatu inspirasi kepada sesiapa yang ingin membuatkan kebaikan akan sesuatu. Dan saya harap kita dapat lahirkan lagi ramai orang yang suka membahagiakan orang sekeliling dia, insyaAllah. Apa-apa pun saya percaya pada redha Allah, apa-apa pun saya percaya pada rahmat Allah. Dan jika kita berinteraksi sesama manusia seperti apa benda yang Allah inginkan, dan bila mana Allah melihat kita dan Allah suka dengan perwatakan yang kita ada, mengharapnya dunia ini akan jadi lebih aman, lebih tenang dan betapa sejahteranya negara yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya berlaku atas izin Allah. Apapun kita hanya mampu berharap. Bukanlah kita yang beri kemenangan, tetapi kemenangan itu milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan kehidupan apa yang harusnya kita alami, dan kita sentiasa redha dan kita sentiasa menerima hakikat dengan apa benda yang Allah tentukan. Dan kita sentiasalah bersangka baik dengan apa yang telah diberikan ataupun akan diberikan oleh Allah SWT suatu hari nanti. Dan Allah SWT tidak akan memungkiri janji. Kemenangan adalah milik Allah yang Allah hadiahkan pada hati kita agar kita tenang dengan sesuatu. Wallahualam. Sehingga kita bertemu di masa yang akan datang, insya-Allah. Baik-baik dalam menjaga diri. Assalamualaikum.